وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Khairiyah, seterusnya kepada muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada pagi ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung semula perbahasan kita menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab iman dan kehidupan. Kalau mengikut apa yang saya tanda pada muka surat 50. Betul tak? Ada yang tanda tak? Muka surat 50 nombor 42. Kalau diam tu maknanya setuju. Betul tak? Tak ada tanda Baik. Kalau ikut yang saya tanda, muka surat 50 nombor 42. Okey. Kita baca kat situ lah. Masih lagi di bawah tajuk tentang hari akhirat. Hari akhirat. Cuma cerita pagi ni agak seram sikit lah, kerana ia menceritakan tentang api neraka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 50 nombor 42. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, neraka adalah tempat yang disediakan Allah untuk menyeksa orang-orang yang jahat. Di dalamnya terkumpul seksaan lahir seperti pembakaran ataupun terbakar dan sebagainya, dan juga termasuk seksaan batin yang berupa kerendahan dan penghinaan, wal-iyazubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang sering dinyatakan oleh para alim ulama, yang dipesan oleh para asatizah, oleh ustaz, oleh ustazah, yang mengingatkan pada kita, hakikatnya perjalanan ataupun pemilihan jalan hidup kita ni ada dua saja. Seperti mana yang Allah sebut dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, inna hadainahus sabil, sesungguhnya kami telah bentangkan jalan kepada manusia. Kami dah tunjukkan jalan kepada manusia, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, kata Allah, iaitu dia memilih jalan syurga, wa imma kafura, dan ada satu puak lagi, kata Allah,
dia pilih jalan kufur, yakni jalan ke neraka. Jadi pilihan yang ada di depan kita ni sebenarnya tidak banyak. Tak susah pun sebenarnya. Yang Allah bagi dua, satu jalan ke syurga, satu jalan ke neraka. Tak banyak nak kena pilih tuan, dua saja. Pilihan tu ada dua, so kena pilih satu. Berbeza dengan pagi ni, habis kuliah sekarang 7 lebih lagi, kita nak memilih sarapan tu lagi banyak daripada memilih syurga neraka tadi. Nak kasih lemak ke, roti canai, bihun, karipap, kuih ke apa tak, lagi pening nak milih tu, lagi banyak. Allah bagi pilihan dua, syurga atau neraka. Kamu nak masuk syurga, ini jalan dia. Kamu nak pergi neraka, ini jalan dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka dalam kitab Mastika Hadis jilid pertama bahagian iman, ulama memesan dalam kitab itu, ulama kata apa? Bila bertembung dua pilihan, kita kena pilih yang paling terbaik. Bila bertembung dua pilihan, ulama kata pilih yang terbaik. Bila bertembung syurga neraka, ambil syurga lah. Macam tu. Atau macam ni, bila diberi pilihan nak jadi orang kaya atau jadi orang miskin, ulama kata pilih jadi orang kaya, supaya kita boleh membantu, menderma dan sebagainya. Bila bertembung dua pilihan, nak jadi orang pandai ke orang alim atau orang jahil, orang bodoh, pilihlah jadi orang alim, orang yang bijak pandai. Bertembung nak jadi orang sihat ke orang sakit, pilihlah jadi orang sihat berbanding orang sakit. Macam saya sebut selalulah, orang sihat ni dia jaga makan. Kalau orang sakit, dia jaga je makan, InsyaAllah dia akan sakit. Tak bangun pagi-pagi semayang pun dah tengok lauk. Jenis kuat kedarah ni. Jadi bila bertembung syurga neraka, ambil syurga lah. Walaupun jalan ke syurga tu berliku, sukar, susah, tapi tak apa tuan, kita ada Allah Ta'ala yang sentiasa bersedia nak tolong kita. Sebab itu pagi ni kita cerita pasal haluan kiri ataupun golongan kiri yang akan dihumban ke dalam api neraka. Wal'ayazubillah. Dan neraka ini, muslimin muslimat, dia ada dua jenis seksaan. Satu dipanggil seksaan batin. Seksaan batin ni jiwa dia terseksa dengan penghinaannya, dengan malu dan macam-macam lah. Ini cerita jiwa tak, dia panggil batin. Satu lagi dipanggil seksaan lahir, luaran, jasadnya hangus, rentung, terbakar dengan binatang bisa, dengan seksaan yang mengerikan, itu dipanggil zahir. Dan benda ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Surah, sebahagian ayat surah An-Nisa ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya orang yang tidak beriman, dengan keterangan kami nanti kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka, dan setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, dengan satu tujuan, kata Allah, liyazuqul azab, iaitu supaya manusia itu, ahli neraka itu, merasakan azab neraka itu.
wal ayazubillah. Dan saya selalu bila baca ayat ni tuan-tuan, ayat 56 An-Nisa ni, saya akan bawa satu kisah ringkas, saya ulang-ulang cerita itu. Berlaku lama dah, beberapa mungkin belasan tahun dululah. Dalam satu persidangan, tak silap saya belah Qatar ke Jeddah ke mana tak ingat, tapi belah negara Arab lah. Jadi dalam persidangan itu dipanggil macam persidangan inilah Islamik lah, persidangan Islam. Jadi ada juga yang dijemput menjadi tetamunya mereka yang bukan Islam. Jadi yang bukan Islam ataupun non-Muslim ni, dia pakai headphone tu, dia dengar lah terjemahan tak? Apa-apa yang dicakap Arab tu didengar terjemahan. Jadi bila sampai satu orang pembentang ketah kerja, dia baca ayat ni. Dia baca ayat 56 An-Nisa, cerita pasal orang yang degil, orang yang melawan, orang yang menentang agama Allah, mati dan tak sempat memeluk Islam, dia akan dihumban dalam neraka. Dan setiap kali masuk neraka terbakar kulit, Allah ganti dengan kulit baru, dengan satu saja tujuan Allah buat begitu, liyazukul azab, untuk dirasakan azab neraka itu, supaya azab tu berkekalan, berterusan. Dan bila dibacakan ayat itu dengan translatornya sekali, terjemahannya, tiba-tiba ada seorang non-Muslim yang hadir itu, dia jadi gelabah kan. Dia jadi macam terperanjat, dia jadi macam terkejut, sehingga dia punya reaksi spontan dia itu mencuri perhatian wartawan-wartawan. Sebab wartawan ni dia tak boleh tengok benda pelik kan. Bila benda pelik dia akan serbu lah. Jadi bila berhenti persidangan itu untuk rehat dan sebagainya, maka pakat-pakat kerumun wartawan tadi, dia bertanya kepada mamat yang melompat tadi tu. Dia tanya, kenapa masa ayat itu dibacakan kamu melompat? Nama dia tuan-tuan, nama kawan tu ialah, dia profesor tuan, Profesor Tagata Tajeson. Tuan-tuan tak payah hafal nama itulah. Itu bukan nama sahabat kan, itu nama profesor Jepun. Dia asal daripada Jepun, Tagata Tajeson. Dan dia mengajar di University of Chiang Mai. Jadi dia dijemput sebagai ahli akademik lah untuk dengar perbincangan dan sebagainya. Dan dia kata, aku ni pakar kulit, doktor pakar kulit. Dia pakar kulit manusia. Jadi dia kata, kulit manusia ni ada sel yang hidup. Kita rasa sakit bila dicubit, dipukul, ditampar, sebab sel hidup tu masih ada. Jadi hari ni, kata beliau, aku telah nampak satu kebenaran yang aku kaji selama ini, iaitu bila kulit manusia ni kena api, terbakar, kata profesor tersebut, kita akan rasa sakit bila kulit kita terbakar masa terbakar tu saja, masa mula-mula terbakar. Sebab masa itu sel kita masih ada, sel kulit tu masih hidup, dan masa itu kita akan rasa sakit. Tetapi kata beliau, bila kulit tu dah rentung, hangus, sel itu dah mati, sel kulit tu dah mati, dia kata manusia tak rasa apa dah pada masa itu. Jadi dia kata, hebatnya Tuhan kamu, bila kulit manusia terbakar, sakit, dah rentung hangus, ganti pula, badalnahum juludan ghairaha, Tuhan ganti kulit baru, dia kata, dengan satu tujuan untuk merasai sakit tu balik. Jadi dia kata memang
wajar Tuhan buat begitu, sebab dia kata kalau Tuhan tak gantikan kulit ahli neraka, nescaya ahli neraka akan rasa sakit pada mula-mula terbakar saja. Bila dah rentung hitam legam, mereka akan senyum di dalam neraka. Siapa kata? Profesor Jepun tadi. Akhirnya tuan-tuan, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia memeluk Islam dalam persidangan tu. Jadi tuan-tuan, ini mukjizat kehebatan Quran. Hebatnya Tuhan tak? Allah tahu sel kulit kita berfungsi macam mana. Jadi Allah tak rentung macam tu, dia biar. Nanti kita pun, bukan kita lah, orang lain tak, relax je dalam neraka tu. Tak sakit. Sakit tu sekali je. Lepas tu Allah ganti kulit baru. Hitam je terbakar, ganti balik. Hitam je terbakar, ganti. Itu je, kerjanya mengganti saja. Dengan satu tujuan yang sangat jelas. Allah sebut dalam Quran, liyazuqul azab, untuk kami rasakan azab kepada penghuni neraka itu. Wal iyazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang menontonlah pada pagi ini bukan cerita dongeng. Cerita neraka, cerita syurga bukan benda boleh buat bergurau. Bukan benda main-main, bukan benda yang kita boleh buat lebih-lebih kurang. Jangan tuan-tuan. Sebab ada orang cakap, dia kata tak apa ustaz, kita masuk neraka sekejap, kita tahan lah. Nanti dah habis tempoh masuk syurga ustaz, okey apa? Ada 2 soalan kat situ. Yang pertama, macam mana dia tahu sekejap? Kan, dia kata kita masuk neraka sekejap, esok tahan lah. Mana dia tahu sekejap? Yang kedua, mana dia tahu boleh tahan? Tak boleh tahan tuan-tuan. Api dunia pun terbakar rentung tuan-tuan. 2-3 hari ni banyak terbakar tak? Kilang terbakar, dekat Kampung Baru Karak 40 rumah terbakar kemarin dulu. Terbakar habis tuan. Tapi mujur tak ada kehilangan nyawa lah. Nak ceritanya, api dunia ni dengan berbanding api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Api dunia yang ada ni pun tak tertanggung tuan. Tak. Kena bara api masa kita masak kuih bahulu dulu pun melompat kita. Kena putus rokok pun melecur kaki. Api dunia. Bayang api neraka 70 kali ganda punya panas. Degree dia, temperature dia lebih panas 70 kali ganda. Daripada asal dia tuan-tuan, api neraka warna putih. Lepas tu dia panaskan 1000 tahun, bertukar jadi merah, bertukar jadi colour pink. Last kali panas. Last kali kata Nabi warna hitam. Macam mana Allah menyeksa besok tuan. Saya baca dalam sebuah buku tuan, dalam kitab, tajuk dia Malaikat Malik, Ketua Penjaga Api Neraka. Tebal buku dia. Dalam tu disebut, dalam hadis, satu hadis saya jumpa, dalam tu Nabi kata sesungguhnya neraka itu gelap gelita. Allahu Akbar. Memang Allah seksa sungguh. Kalau cerah macam masjid kita ni, boleh tahan lah tuan-tuan. Okey lah juga. Neraka tu gelap, lepas tu panas, lepas tu terseksa, terbakar, lepas tu ganti kulit, sakit tu berkekalan. Tu belum cerita binatang kala jengking, ular lah, apa semua dalam neraka tu lagi. Seksaan-seksaan yang ada. Allahu Akbar. Jadi tu ustaz-ustaz lain pun pesan, kita pun pesan. Sebenarnya tuan-tuan, tak berbaloi tuan-tuan. Tak berbaloi buat jahat atas dunia. Tak berbaloi tinggal semayang atas dunia ni. Besok nak kena rendam tu bukan sikit-sikit punya cerita.
Kita kalau malam-malam tiba-tiba rumah kita black out, tak ada api pun kita lemas tuan-tuan. Kelang kabut cari torchlight, buka handphone punya lampu kan, gelap, susah nak menyawa. Bayang dalam neraka dengan api lagi, lepas tu gelap, dengan seksaan binatang kali jengking lah apa semua ni. Ui, mana nak tanggung tuan. Sebab tu tak berbaloi kalau hidup ni melawan. Memang tak padan. Memang tak padan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak ditanggung dalam neraka besok tu bukan kecil anak punya tempoh. Silap gaya selama-lamanya habis tuan. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah tahniah pada tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik yang menonton, yang bersama pada pagi ni. Sebab kita sedang berusaha memilih jalan ke syurga. Kita sedang berusaha untuk ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Untuk kita memperbaiki diri. Kita bukan baik tuan-tuan, kita nak baiki diri ke arah yang lebih baik. Kita nak ubah diri kita. Semua orang ada dosa, ada salah, ada silap, ada kesilapan, ada khilaf. Tapi yalah, ulama kata yang sudah tu sudahlah. Kan? Kita just tengok yang ke depan ni. Yang sudah tu sudah. Sebab itu dalam teori dia, kan, kenapa kita tengok cermin kereta kita bahagian depan pemandu tu luas, nampak depan tu besar, cermin belakang tu kecil je. Cermin tengah yang kita tengok belakang tu kecil aja. Kenapa cermin driver dengan sebelah tu sebesar-besar tu kan? Cermin kereta tu lah. Sebab teorinya dia nak ajar tengok ke depan. Sesekala tengok belakang lah. Jangan tak tengok pula. Sesekala tengok belakang. Pandang juga kiri kanan, side mirror, tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang. Sesekali. Jadi kita ni dalam menuju wawasan syurga, tengok jugalah, imbau-imbau lah ke belakang sekejap. Tapi jangan selalu sangat. Supaya kita imbau tu biar ada keinsafan. Sebab banyak dah kita jumpa manusia yang alhamdulillah hasil dengar-dengar kuliah macam ni, dia boleh berubah. Sebab tu syukurlah kita ni pun alhamdulillah dah seminggu lebih boleh kuliah macam ni. Sebelum ni kita buat online begitu aja. Setengah tempat buat online, saya hari-hari buat online. Jadi online ni pun dia ada kelebihan dia tuan. Kelebihan online ni satu dunia boleh tengok. Kalau saya tak buat live pagi ni, geng Masjid Khairiah aja boleh tengok Taman Seri Gombak yang datang pagi ni. Yang tak datang pun tak boleh dengar. Tapi bila buat live ni, orang Johor dengar, orang Melaka pun boleh dengar, Kutub Utara pun boleh dengar tuan. Sampai ke Amerika, saya ada seorang geng TikTok, dia duduk di Texas. Bukan kilang Texas Keramat tu. No, dekat Amerika. Texas, Amerika. Jadi tuan-tuan, kita kuliah di sini di Gombak, tapi orang jauh boleh tengok tak? Orang Jerman boleh tengok. Macam tu. Itu untungnya live lah. Jadi apa pun tujuan kita live ke, buat kuliah fizikal macam ni, tidak lain dan tidak bukan untuk remind, bagi peringatan. Ingat mengingati. Bukan kata semua penceramah yang hadir ni bagus, baik-baik, malaikat-malaikat belaka, tak. Ustaz-ustaz pun ada dosa, ada silap, ada kelemahan masing-masing. Jadi bila kita baca ayat-ayat macam ni, dia akan ingatkan kita. Sebab itu saya ulang balik tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, memang tak padan kita nak buat benda tak elok. Tak, kita nak buat dosa, buat jahat ni sangat tidak padan. Tak padan tuan. Dahlah usia kita pun tak setara mana tuan. Bainas sitina wa sab'in. Nabi kata umur umat aku 60 ke 70 tahun. Jadi kita ni semua berada di zon-zon itulah. Kan? Orang kata zon persediaan bila-bila masa. Sebab cukuplah
kata Nabi, kematian itu menjadi iktibar yang paling besar dalam hidup kamu. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan. Geng-geng Korea kita di Khairiah ni pun ramai juga, ada yang meninggal akibat Covid pun ramai mungkin. Tempat saya pun ada, keluarga kita pun ada, kawan-kawan kita pun ada, jiran kita pun ada yang dah meninggal. Adik-beradik pun ada. Kita ni beruntung, tuan-tuan. Alhamdulillah, sebab masih hidup. Allah bagi peluang itu. Allah bagi ruang itu. Sebab hidup ni sebenarnya satu nikmat, tuan-tuan, yang kadang-kadang ramai orang tidak menghargai. Ramai orang tak perasan yang hidup ni sebenarnya nikmat sangat besar yang Allah bagi pada kita. Macam mana nak tahu hidup ni nikmat, tuan-tuan? Tunggu kita mati besok. Sebab ulama kata nikmat hidup hanya dirasai oleh orang yang sudah mati. Orang yang dah mati, meninggal dunia, tuan-tuan, mereka sahaja yang tahu betapa berharganya hidup ni. Bila mereka dah mati, masuk dalam alam kubur, alam barzah, datang dua malaikat Munkar dan Nakir yang mengerikan, kata Nabi. Oh, masa itu, tuan-tuan, masa itu baru tahu, ya Allah, kalaulah macam ni dalam kubur, masih hidup dulu aku pulun sungguh-sungguh. Masih hidup dulu aku takkan dedah dah aurat. Masih hidup dulu aku takkan tinggal sembahyang. Masa bila bercakap tu dalam kubur, tuan? Masa tu tak ada apa dah lah. Tak ada apa faedah lah masa tu. Kita nak menyesal, menangis, merintih, bertaubat ni sekarang. Baik itu banyak mana pun dosa kita, tuan-tuan, kecil besar ke, sekarang masa dia. Nak minta ampun, nak menyesal ke, nak sekarang, tuan-tuan. Dah masuk kubur, tutup fail, tuan-tuan, habis. Sebab itu ingat, kita bincang pagi ni tentang api neraka, tuan-tuan. Dalam neraka tu ada seksaan, dalam neraka tu ada binatang bisa, dalam neraka tu ada jurang atau gaung yang sangat dalam. Dalam neraka ada 1001 jenis seksaan yang kita tak pernah terfikir. Kadang-kadang di dunia ni kita rasa seksaan tu dah hebat lah. Rupa-rupa dalam neraka lagi hebat, tuan. Ada satu penjara di Mesir, tuan-tuan. Saya dulu mengajar Mesir. Ramai kawan-kawan kita, ustaz kita mengajar Mesir juga. Tuan-tuan pun mungkin pernah pergi Mesir, ikut jalan ke apa, tengok anak kita kan. Di Mesir ni, tuan-tuan, ada satu penjara yang sangat ditakuti oleh mana-mana banduan yang dihumbankan dalam tu. Kalau kita ni tak tahulah, mungkin penjara Sungai Buloh kot, no? Tak tahulah. Penjara di Malaysia ni Kajang, Sungai Buloh. Dua tu paling top lah. Kalau dulu penjara Pudu kan, tapi dah tak ada dah. Di tempat di Mesir ni ada satu penjara namanya Liman Turah. Kebiasaannya, tuan, siapa yang masuk dalam penjara tu dia tak keluar dah. Dia keluar pun jadi mayat. Itu pun kalau jumpa mayat ni. Seksaan dia sangat dahsyat, tuan. Katalah satu sel tu, satu bilik penjara tu boleh muat 15 orang lah, selesa tak? Dia akan sumbat dalam tu sampai 30 orang. Ada satu sel tu pula, dia letakkan dia takungkan air. Dia buat macam kolam, tuan. Dia takungkan air, parah buku lali atas sikit lah, parah betis. Air tu air kotor lah. Bukan air putih bersih macam kolam renang, air kotor. Lepas tu letak banduan dalam tu. Macam mana nak tidur, tuan? Kaki berendam dalam air. Dan ada satu lagi jenis siksaan, ni antaranya lah, tuan. Dia ambil tali macam tali guni yang kasar tu, diikat kat satu bucu, lepas tu dia tebuk perut ni, banduan ni. Tebuk kiri, tebuk kanan, masuk dalam lift.
tarik, ikat pula belah sini. Berapa hari boleh bertahan tu? Tu sesaan dia panggil tak. Besok dalam neraka ni, wal'ayazubillah, tak tahu macam mana Allah bagi pula. Jadi tolonglah kita guna talian hayat yang masih ada ni. Tak payahlah melawan tuan-tuan. Kita pun dah 50-an 60-an dah ni. Tak payahlah melanggar lagi perintah-perintah agama. Tak ada manfaat pun. Malahan yang terbaik untuk kita hari ni adalah ikut sahaja apa yang agama ajar, yang agama pesan pada kita, yang agama nasihatkan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, saya sambung lagi ayat tu. Ayat yang berikutnya, yang terakhir dalam tajuk itu, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsaw fiha wa la tukallimun. Allahu akbar. Firman Allah surah Al-Mu'minun 106 108 yang bermaksud mereka berkata. Siapa mereka dalam ayat ini? Ahli neraka. Qalu, mereka berkata. Mereka yang sedang bercakap ni ialah ahli neraka. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, nasib malang telah memaksa kami dan kami telah menjadi kaum yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada sini, yakni daripada neraka ini. Dan kalaulah kami kembali mengerjakan dosa, tentulah kami menjadi orang yang zalim. Lalu Allah menjawab, makin jauhlah kamu ke dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Allahu akbar. Ini penghinaan namanya. Konon-konon tuan-tuan, ahli neraka ni meluah perasaan. Tu kira sesi luah perasaan lah tu tak? Dia kata, wahai Tuhan, kami telah buat zalim, nasib kami malang, kami dulu sesat, kami dulu menyesal dah, sekarang ni tak dengar cakap engkau dulu wahai Allah. Luah perasaan, nak ambil simpati daripada Allah Ta'ala. Konon-konon tak, dia kata, wahai Tuhan, kami menyesal lah. Memang menyesal lah tuan-tuan, dah kena bakar tuan, dah kena azab, dah kena seksa, apa yang tak menyesalnya? Kami menyesal wahai Allah dulu bagian. Dan kalaulah, dia kata apa tadi? Keluarkanlah kami daripada sini. Wahai Tuhan, keluarkan kami daripada neraka ni. Allah tuan-tuan, merayu bukan main. Masa dunia ni sekarang ni, Allah merayu pada dia, suruh buat baik, buat itu, buat ini, tak dengar cakap Allah, tak mau ikut nasihat agama, ikut kepala otak sendiri, ikut hawa nafsu kita sendiri. Ustaz-ustaz merayu dalam ceramah, jadilah orang baik, jom buat baik, tak mau dengar tak? Segelintir tak mau dengar. Jadi besok merayu pula depan Allah, Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan, keluarkan kami daripada neraka ni. Mana nak dapat tuan-tuan? Tak. Mana nak dapat tuan-tuan? Keluarkan kami daripada neraka ni, dan kalau kami keluar dan kami dibebaskan, kalau kami buat dosa juga, memang kami ni orang yang jahat lah, memang kami ni orang zalim. Lalu Allah jawab tuan-tuan, Allah jawab, tapi jawapan tu memang sakit hati lah. Kan, jawapan yang Allah bagi tu memang stepek lah kena, memang sakit hati. Allah kata, makin jauhlah kamu ke dalamnya. Itu bahasa lembut tuan-tuan.
Allah kata makin jauhlah kamu ke dalamnya, yakni ke dalam neraka tu. Kalau bahasa saya, tuan-tuan, Allah cakap macam ni, pergi berambus lagi korang ke dalam neraka tu. Pergi berambus. Itu sedap sikit, tuan. Itu mau tersentak sikit lah. Tak. Allah kata qalah sau fiha, berambus kamu ke dalam neraka, jangan memekak. Aku tak mau cakap dengan kamu. Wala tukallimun, jangan bunyi apa-apa, aku tak mau sembang dengan kamu. Allah, tuan-tuan, bila Allah tak mau sembang, nak sembang dengan siapa, tuan? Nak mengadu pada siapa, tuan? Nak mengadu kat pak mentua? Pak mentua pun tak ke mana hala masa tu. Na'udzubillah, silat-silat sama rentung, tuan. Na'udzubillah lah tak? Kalau pak mentua dalam syurga boleh tahan tak? Nak minta tolong dengan siapa, tuan-tuan? Kawan baik kita kat Seri Gombak ni, masing-masing nafsi-nafsi kan, masing-masing diri masing-masing, anak bini pun kita tak percaya dah besok di padang mahsyar. Nak minta tolong macam mana, tuan-tuan? Jadi bila mereka merayu dekat Allah, Allah kata jangan memekak, pergi masuk dalam neraka, duduk diam dalam tu. Allah, tuan-tuan, hina rasanya tak? Sangat hina, tuan-tuan. Sebab itulah saya katakan tadi, inilah tujuan dia kita mengaji, tuan-tuan. Kita belajar, kita buat benda-benda yang baik, kita dengar ceramah sikit sebanyak, buka kuliah-kuliah dalam YouTube, Facebook, dalam TikTok, ke mana tak kisah. Yang penting kita belajar, cari ilmu, tambah-tambah ilmu. Kita hidup ni zaman teknologi, tuan. Zaman Google Meet, kan? Covid dah didik kita kena pandai teknologi, kena pandai IT sikit-sikit, kena pandai online. Sebab itu saya dah sebut di awal tadi, pilihan kita ada dua saja, dan pilihan itu tak banyak pun. Kena pilih satu daripada dua, bukan banyak. Dan jangan kita, sebab benda tu dah ada, tuan-tuan. Allah kata, aku dah bentangkan jalan, wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Allah kata inilah dia jalan aku, jalan yang lurus, maka ikutlah jalan itu. Jalan tu Allah dah bentang, Allah dah tunjuk jalan, Allah kata ikut saja. Dan baiknya Allah, dia tunjukkan jalan tu. Bila Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Allah tak suruh kita mengabdi diri macam tu je, tapi Allah tunjuk cara. Allah kata kamu kena semayang 5 waktu, puasa Ramadan, pergi haji, pergi umrah, baca Quran, selawat, zikir, sedekah jariah, wakaf, infak. Allah tunjuk jalan, tuan-tuan. Cuba bayang kalau Allah tak tunjuk jalan, macam mana kita nak buat? Macam mana nak menyembah dia tu kalau Allah tak tunjuk cara? Kan susah jadinya. Tapi sebab Allah ni baik, ditunjuk jalan. Jadi jalan tu dah ada, tak payahlah pergi buat jalan lain. Duduk tak duduk mimpi, tuan. Lepas tu sebar dalam Google, ramai pula pengikut makcik yang mimpi 1000 lebih, tuan. Allah, kita ni benda pelik-pelik macam tu memang suka agaknya. Manusia ni kan, dia suka benar benda yang tak apa-apa, tuan. Jelas-jelas dah mimpi tu melampau sangat, tuan-tuan. Kalau dia kata saya mimpi macam nampak azab neraka ke, terbakar api, boleh tahan lagi lah, tak? Ini sampai mimpi macam-macam, tuan. Tahu kat mana nak mati pula. Mimpi kat padang mahsyar jumpa Allah bagai macam-macam lah. Orang percaya, tuan. Benda tu nama dia pun mimpi, kan. Mimpi yang benar ni mimpi apa? Mimpi Nabi je. Mimpi para Nabi dan Rasul dipanggil ru'yas sadiqah. Itu mimpi yang betul, mimpi yang benar. Mimpi kita kena tapis 100 kali, tuan. Tapi bila pelik-pelik macam tu orang suka, tuan. Allah, kan.
Yang elok ni orang tak bersuka. Sama macam kami buat live ni tuan. Bila buat live kuliah, Allah sedih tengok view tuan. Tapi pagi ni alhamdulillah nampak ramai tuan. Facebook ada 77, TikTok ada 150 tuan. Nampak pagi ni ramai sikit lah, alhamdulillah. Tapi itu pun tak boleh lawan live yang mengarut tuan. Kalau tuan-tuan ada TikTok tuan? Tak ada. Tuan-tuan ni semua wali-wali. Saya tengok malam-malam kadang tuan, scroll dekat TikTok, Facebook kan. Dia buat live yang tak apa-apa tuan, tapi orang tengok ramai. Ada orang suka buat live tidur. Dia tak tahu apa, dia tidur. Dia bentang tikar, duduk tepi pokok pisang, pacak tripod, boh lampu sikit, lepas tu dia tekan butang live, dia tidur. Dia tak buat apa, dia tidur je. 15,000 tengok. Gila babi tuan-tuan. Kawan tu bukan berceramah pun tengah tidur, dia tidur betul. Bergerak sini, orang komen. Wah, nampak hantu ada bayang lah, itulah ini. Itu yang view naik. 15,000 yang tengok. Tengok live orang tidur, tak ada faedah pun. Baik kita tidur. Ada satu tu geng Siam tuan-tuan. Tu pun gila tak? Dia buat live, dia ambil beras letak dalam dulang, satu lagi dulang kosong. Dia buat live kira beras. Tak ke gila punya kerja? Dia ambil satu, kira letak sebelah satu, macam tu lah. Ambil sebiji lagi dua, buat live ni 15,000 tengok. Baik kau cedok beras tu masak kan, buah air masak, yang kau kira buat apa? Tapi tak ada kerja tuan. Orang tak ada agama kan, orang Siam lah, dia tak ada kerja. Yang tu puluh ribu live yang make up belah-belah ribu yang tengok. Live ustaz-ustaz ceramah tu banyaknya 100 lebih tuan. Sedih. Tapi nak buat macam mana tuan? Akhir zaman macam tu tak? Yang pelik-pelik orang suka. Saya pun tengah mikir macam mana saya nak buat live bagi nampak pelik sikit tuan. Biar ramai orang tengok. Tapi tak payahlah tak. Merosakkan agama je nanti. Biar kita buat apa yang ada ni, kita jalan. Kita tahu ramai orang suka juga. Ada yang suka, ada yang selalu ikut kita punya kuliah-kuliah, ustaz lain punya kuliah kan. Mereka yang ikut ni sebenarnya golongan yang sedikit. Dan sedikit inilah sebenarnya orang yang beruntung. Sebab dalam Quran pun Allah sebut qalilam ma tashkurun. Sedikit sangat orang yang bersyukur. Tak. Sikit sangat orang yang beriman. Allah sebut dalam Quran qalilam ma yu'minun. Sikit sangat orang yang beriman. Sikit sangat orang yang bersyukur. Mana Allah nak bagi tahu orang yang baik-baik dan orang yang suka benda baik sangat sikit, terlalu sedikit. Sama macam kita di surau masjid ni, sama lah kan. Bila dah buka ni tuan-tuan, ambillah peluang, datanglah, dengarlah kuliah. Bila kuliah dah boleh bersemuka macam ni, ambillah peluang kan. Kita mengaji elok-elok. Sebab ialah tuan-tuan, nyawa ni boleh terbang bila-bila masa tuan. Pagi ni seronok dengar-dengar kuliah kan, petang dapat berita meninggal kawan kita. Itu yang kita kena ambil iktibar tuan. Dan itu yang saya kata tadi, wajib kita bersyukur sebab kita masih hidup. Di saat ramai dah adik-beradik, saudara mara, jiran, tetangga, kawan pejabat kita dah meninggal tuan-tuan. Kawan-kawan saya musim Covid ni ada yang meninggal juga. Sebab Covid pun ada. Jadi kita masih hidup, so peluang ni kita kena manfaatkan betul-betul tuan-tuan. Kan? Gunakan baik-baik supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sebenarnya masa yang diberi pada saya tak lama sangat tuan. Saya rasa sampai dah masanya. Kan? Sebab kita di Selangor ni kuliah-kuliah semua ada SOP. Semua kena ikut SOP tuan. Nak buat macam mana? Hidup kita ni sekarang ni dengan SOP. Kena ikutlah. Kan? Dengan 2 dosnya, dengan ustaz-ustaznya kena ada tauliah jaiz.
Itu SOP. Kita ikut. Waktu kuliah pun kena ikut. Kuliah subuh saya rasa 40 minit je sebenarnya. Tapi tak apalah tuan. Kita pun nak habis dah ni. Memang dah habis dah. Jadi tuan-tuan, apa pun sebagai pengakhiran. Tuan-tuan tanda kat situ muka surat 51. Tajuk dia keutamaan akidah Islam. Nanti kita akan baca insya-Allah awal bulan November lah. Sekejap dia nak habis tahun tuan-tuan. Laju betul masa berjalan. Baik, jadi tuan-tuan sebagai pengakhirannya pada pagi ini, yang pertama sekali tuan-tuan, banyakkan berdoa supaya Allah lindungkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu online atau offline, tak kisah. Offline ni macam sekarang ni lah, kita datang menghadap seorang masjid tak. Online ni dalam Google, dalam live apa semua, itu dipanggil online. Jadi saya akan tetap di mana pun, dua-dua saya akan jalan. Kalau dijemput, sekarang ni memang dah jadual dah banyak balik lah kan. Semua dah pakai jemput balik. Alhamdulillah lah. Jadi itu pun kita pergi. Yang online pun, Facebook, TikTok pun kita jalan sekali tuan. Sebab ramai di luar sana yang kadang-kadang tidak ada kesempatan. Kadang-kadang anak muda yang nak berubah. Kadang-kadang yang saya pun kadang dapat juga yang mendengar live kita ni yang bukan Islam pun ada. Ada satu geng TikTok namanya Krishna Venu. Orang Hindu tuan. Dia kalau masuk live saya tuan-tuan, saya pun takut, bukan takut apa. Bila saya bercakap ceramah ni, katalah saya sebut satu-satu benda lah. Dia terus ambil ayat Quran, dia masuk dalam komen. Translator lah, terjemahan ayat tu. Katalah saya cerita bab sabar, sekali dia cara ayat Quran bab sabar, dia masuk. Saya cerita bab syurga, dia ambil ayat syurga, dia masuk. Mula-mula saya tak perasan. Saya ingatkan orang Melayu kita kan. Saya tengok nama, ini nama Hindu ni. Tuan-tuan, banyak kali dia masuk live saya, kali saya doakan. Saya kata kita doakan rakan kita Krishna Venu ni satu hari dalam masa terdekat mendapat hidayah Allah, dia memeluk Islam. Dia komen pula, insya-Allah ustaz. Jadi saya aminkan je lah kan. Manalah tahu dapat hidayah dengar-dengar live tu. Macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Jadi tuan-tuan, yang penting nombor 2 tadi, jangan tinggal majlis ilmu. Mengajilah tuan-tuan, apa cara pun, YouTube ke Facebook ke TikTok ke apa pun, carilah. Ambillah peluang-peluang itu insya-Allah. Dan yang ketiga, muslimin muslimat, apa pun yang kita buat, pastikan lillahi ta'ala. Kita buat tu kerana Allah, supaya tidak sia-sia tuan-tuan. Kalau kita buat kerana benda-benda lain, kita takut kita mengalami satu kerugian yang sangat besar. Kita rugi di dunia, lebih-lebih ngeri lagi rugi di akhirat. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya kira sekadar itu dulu untuk kuliah subuh kita pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini di dalam Masjid Al-Khairiyah yang serba indah ini. Dan terima kasih juga pada semua sahabat Facebook, sahabat TikTok yang bersama dalam live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincangkan, yang kita sharekan tadi. Dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi pada awal November. Jadual kita subuh Ahad minggu yang pertama. Kita sambung lagi dengan tajuk keutamaan akidah Islam. Baik, sebelum saya tamatkan majlis, ada satu pengumuman ringkas. InsyaAllah pada pagi ini saya bawa satu jualan untuk saya share dengan tuan-tuan. Yang saya pegang ni lah, yang saya pegang ni, nama dia PES Ikan Bakar Petai. Jadi tuan-tuan, PES Ikan Bakar Petai ini dikeluarkan oleh restoran Ana Ikan Bakar Petai. Tuan-tuan saya dengar nama kedai itu?
Dekat Tanjung Lumpur satu, dekat Bangi pun satu. Jadi yang keluarkan ni anak murid saya, tokey dia, saudara Aiman yang menjaga di Bangi lah. Jadi dia cara dia mudah tuan. Tuan-tuan koyak terus makan. Tu je ceritanya. Dia tak perlu, kalau tuan nak panas boleh, tak panas pun tak apa. Boleh tuang atas ikan bakar ke daging, ikut saya tak ada daging, tak ada ikan bakar, atas nasi je aku belasah. Memang sedap tuan. Dia punya pes dia ni, dalam dia ada petai yang telah dihiris halus. Sebab itu ada gambar petai tuan, tapi bukanlah petai seketul-ketul besar macam tu. Itu gambar je. Tapi dalam dia ada isi petai. Dan harga satu pack ni tuan RM15. Berat dia lebih kurang 280 gram. Agak berat juga. Jadi dia expired 2 tahun tuan-tuan. Jadi kalau tuan beli pagi ni nak makan tahun depan pun okey, tak ada masalah. Tapi saya rasa kalau tuan beli expirednya 2 hari saja. Dia tak sampai 2 tahun. 2 hari licin tuan. Jadi kalau ada siapa yang nak beli, nak try pun boleh. Ada dekat bonet kereta, kita jual kat bonet yang tuan, senang. Jadi siapa nak boleh ambil dan bayarlah, ya. Jangan ambil berjalan gitu je. Ambil dan bayar tuan-tuan. Kalau kau tak buat duit ke pagi ni, boleh hutang dengan kawan-kawan, insya-Allah. Jangan hutang dengan ustaz, nanya ustaz nanti. Boleh pinjam ke ijaz lah kot mana, tuan-tuan nak balik ambil ke tak kisahlah. Baik, jadi itu saja tuan. Terima kasih banyak. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.